Perkongsian pilihan kali ini, bahagian 2 peguam kongsi semua bukti. Ali Puteh boleh kena saman lagi kerana video tabur garam. Seperti yang korang tahu guys, bahayanya fitnah. Zaman sekarang ni, fitnah bukan hanya dosa di sisi agama, tetapi individu yang difitnah juga boleh memfailkan saman di mahkamah. Okey guys, kalau korang nak tahu isu antara pelawak Ali Puteh dan Nur Hidayah kembali hangat baru-baru ini, kalau korang nak tahu, lihat video sampai habis. Jadi guys, isu ini bermula dengan perkongsian balu arwah Abang Boceh, dan selepas itu Ali Puteh pula dakwa ada pihak menabur benda tak sepatutnya di depan rumah. So saman 60,000 pun belum bayar lagi, tapi dah buat lagi. Di sebalik apa yang berlaku, baru-baru ini tertarik dengan perkongsian seorang peguam di Facebook yang dikenali sebagai Puan Nur Zabeta, di mana apa yang dilakukan Ali Puteh ada unsur menuduh seseorang. Apa yang telah tersebar juga boleh menjadi bukti yang cukup untuk pihak sana memfailkan saman fitnah sekali lagi. Dalam posting Nur Zabeta, katanya, saya ni kan membaca update pasal video Ali Puteh. Satu perkara dalam kepala saya, hari ini dia baru diarahkan oleh mahkamah untuk membayar ganti rugi kerana tindakan fitnah oleh bekas kakak iparnya. Jumlah ganti rugi yang perlu dibayar 60,000. Kemudian kali ini dia muat naik video lagi. Kalau dalam video itu semua penonton faham gambaran dan penyampaian yang cuba disampaikan berkenaan bekas kakak iparnya. Adakah dia dapat menyokong dan membuktikan bahawa kenyataan tentang garam daun itu sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh bekas kakak iparnya dan dengan niat tertentu? Dalam video itu cukup sekali lagi elemen-elemen bagi tuntutan saman fitnah, iaitu terdapat tuduhan fitnah yang ditunjukkan dan merujuk kepada orang yang difitnah, bermakna kita tahu siapa yang dia rujuk itu, dan disampaikan pada pihak ketiga atau umum. Kata peguam itu lagi, kenapa perlu buat kesilapan berulang kali? Dia sudah pernah disaman, dia sudah lalui proses di mahkamah, dia sudah cukup tahu bagaimana mahkamah memutuskan sesuatu perbuatan fitnah itu. Dia pasti tahu elemen fitnah itu apa kerana telah sendiri melalui proses soal balas di mahkamah suatu perbicaraan. Kenapalah dibuat kesilapan itu berulang-ulang kali? Kan menjerat diri. Perbuatan fitnah ini boleh dituntut mengikut jumlah kenyataan fitnah. Tambahnya lagi, kalau pernah disaman dan mahkamah mengarahkan membayar bukanlah satu tiket tidak disaman lagi. Setiap kali keluar kenyataan, setiap kali itulah boleh disaman. Video dimuat naik telah direkam dan dipadamkan, tetapi telah dikongsikan oleh orang ramai. Berikut bukti video yang dikongsikan Ali Puteh telah tersebar di media sosial, terutamanya TikTok. Okey, dahulu sebelum berkongsi apa-apa, pernah sekali dulu saya mewakili kes anak guam di mahkamah. Antara hujah yang digunakan adalah status yang dimuat naik tersebut tidak mendapat reaksi yang ramai. Oleh itu pembacanya tidak ramai dan memandangkan kedua-dua pihak terlibat bukanlah public figure. Oleh yang demikian, kesannya tidak cukup kuat dan ganti rugi sepatutnya tidak tinggi. Tetapi mahkamah berpendapat di zaman media sosial ini, apa sahaja yang dimuat naik dalam media sosial adalah dianggap boleh dibaca orang ramai. Bermakna sekali menekan butang muat naik atau share adalah dianggap ditularkan dan disampaikan ke pihak ketiga untuk ditularkan. Nah, kalau nak buat sesuatu perkara, fikir dahulu. Ada perkara elok berbincang sesama sendiri dan bukan dimuat naik di media sosial dahulu.